Baik Syarul, Dewan Rakyat terikat dengan Peraturan Mesyuarat 15/1 yang dengan jelas menyatakan bahawa urusan kerajaan perlu didahulukan berbanding dengan urusan lain. Justru Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Parlimen dan Undang-Undang Datuk Tauhidin Hassan menegaskan berikutan tidak ada langsung bentuk yang menggambarkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hilang kepercayaan, maka Parlimen beranggapan ia tidak perlu disegerakan. Memandangkan tidak ada langsung bentuk yang menggambarkan Yang Amat Berhormat Paguh hilang kepercayaan, kerajaan berpandangan bahawa usul-usul tidak percaya dan juga usul-usul percaya merupakan satu usul yang melibatkan sesuatu yang tertentu dan kepentingan orang ramai. Saya percaya Dewan menganggap itu bukanlah satu perkara yang perlu disegerakan. Oleh sebab itu usul-usul ini akan kekal di dalam aturan urusan mesyuarat tertakluk kepada Standing Order 14 dan 15. Ya, beliau turut memberi contoh yang mana kerajaan memperoleh sokongan sebulat suara dalam pengundian Belanjawan 2021 sebelum ini di Dewan Rakyat. Penjelasan tersebut bagi menjawab pertanyaan Wakil Pasir Gudang Hassan Abdul Karim yang mahu mengetahui tarikh 25 usul tidak percaya dan 2 usul percaya terhadap Perdana Menteri yang juga Ahli Parlimen Paguh akan dibentang, dibahas dan diundi di Parlimen. Baik, seterusnya. Kerajaan sedang mengkaji kesesuaian untuk melaksanakan semula cukai barang dan perkhidmatan GST atau apa-apa model cukai kepenggunaan yang lain. Kajian melibatkan pertimbangan menyeluruh terhadap aspek-aspek penting termasuk kelemahan sistem cukai jualan dan perkhidmatan semasa serta kelemahan sistem GST yang dilaksana pada tahun 2015. Kajian ini akan meliputi kesan ke atas ekonomi, kos sara hidup, kesan cukai ke atas harga barang serta keupayaan menangani kegiatan ekonomi gelap. Untuk makluman yang berhormat, cukai baharu perlu bersifat mudah ditadbir dan tidak meningkatkan kos perniagaan di samping dapat mengukuhkan kedudukan fiskal negara. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Keluang Wong Siew Kee. Mengenai cukai kekayaan pula, Muhammad Syahal berkata, kerajaan belum bercadang untuk melaksanakannya ketika ini. Baik, menawarkan insentif dan promosi potongan harga. Itu antara langkah yang dilaksanakan penggiat industri pelancongan yang untuk menggalakkan aktiviti pelancongan domestik selari dengan kebenaran perjalanan rentas daerah dan negeri yang diumumkan baru-baru ini. Bagaimanapun, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, SOP ketat akan diguna pakai bagi mengelak risiko penularan wabak COVID-19. MOTEK sentiasa bekerjasama rapat dengan penggiat industri pelancongan dalam berbincang mengenai SOP-SOP yang perlu kita amalkan pada waktu ini dan kepentingan untuk memastikan pematuhannya. Sebab itulah kita yakin bahawa penggiat industri pelancongan kita telah pun bersedia dalam aspek ini dari awal dan terus dibenarkan. Terus bergerak sepenuhnya sebaik sahaja aktiviti pelancongan dibenarkan. Baik, jelas Datuk Seri Nancy, kementeriannya akan terus melaksana siri jelajah semarakkan pelancongan domestik. Selain itu, bagi memberi nafas baharu kepada produk pelancongan sedia ada, langkah memperkenal lokasi pelancongan baharu khususnya di kawasan luar bandar turut dilaksanakan. Ia selari kecenderungan pelancong untuk memilih destinasi yang selamat, kurang pengunjung dan berkonsepkan alam semula jadi bagi mengelak risiko jangkitan COVID-19. Baik, saya kira itu sahaja dulu perkembangan yang dapat saya bawakan langsung dari Parlimen ini. Dan seperti biasa, Dewan masih lagi bersidang untuk membahaskan RUU Perbekalan 2021 peringkat jawatan kuasa dan anda boleh ikuti sesi perbahasan menerusi laman YouTube rasmi Parlimen Malaysia. Untuk itu, kembali semula bersama dengan rakan penyampai Syarul yang akan seburi. Silakan.